Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 19 Disember bersama saya Nazirah Syaringat. Krisis melibatkan kanak-kanak di Lubnan dilapor semakin beruncing. Kesan daripada pergolakan ekonomi yang menghambat negara itu sejak beberapa tahun ini. Hanya kerana korupsi ditambah pula dengan kepimpinan yang tidak bersatu. Rakyat pula yang terpaksa harungi penderitaan yang dahsyat. Data yang dikongsi tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF cukup sadis. Laporan itu menyatakan kanak-kanak seawal 6 tahun terpaksa mengerah kudrat di ladang, di jalanan dan menjual bahan api secara haram sekaligus berisiko berdepan dengan pelbagai ancaman. Tidak mustahil jika kanak-kanak ini dijadikan buruh paksa. Mereka mungkin terdedah kepada keganasan, penderaan dan eksploitasi seksual. Menerusi tinjauan itu, UNICEF menjangkakan sejuta kanak-kanak di Lubnan berisiko mengalami pelbagai bentuk keganasan bukan saja dari segi fizikal tetapi emosi. Situasi ini hakikatnya bukanlah atas kemahuan keluarga mereka tetapi krisis ekonomi yang mendesak memaksa mereka mencari jalan untuk meneruskan hidup. Gara-gara korupsi, akhirnya kanak-kanak yang jadi mangsa. Krisis ekonomi di negara Arab itu diburukkan lagi dengan pandemik COVID-19 dan tragedi letupan Beirut pada 2020. UNICEF sebelum ini juga turut melaporkan krisis makanan yang dihadapi rakyat Lubnan di mana ada kanak-kanak terpaksa berlapar pada hari-hari tertentu. Malah hampir separuh dari isi rumah tidak mempunyai akses kepada air bersih setakat Oktober tahun ini. Jika keperluan makanan pun sukar untuk dipenuhi, bayangkan bagaimana pula dengan pendidikan mereka? Ya, hampir 700,000 kanak-kanak tidak dapat meneruskan pembelajaran di sekolah kerana kemiskinan. Perdana Menteri Najib Mikati pula dilihat perlahan dalam melaksanakan program keselamatan sosial yang dibiayai Bank Dunia berjumlah 246 juta dolar Amerika. Baik, rasuah di Lubnan bukan lagi dibuat secara sembunyi-sembunyi. Terang-terangan sektor awam pun bergantung kepada rasuah untuk hidup. Jika tidak, tiada layanan diberikan kepada rakyat. Walaupun khidmat itu sepatutnya diberikan percuma oleh kaki tangan awam. Situasi ini berlaku di Beirut, di mana orang ramai beratur panjang untuk mendaftarkan kenderaan. Namun, hasilnya hampa. Jika mahu permintaan itu diproses, hanya ada satu cara, iaitu hulur sikit duit kopi walaupun ia menyalahi undang-undang. Ia berlaku kerana sektor awam itu berdepan krisis keuangan yang dahsyat akibat kelumpuhan ekonomi, malah tidak mempunyai dana untuk membeli bahan api sehingga menyebabkan sistem sentiasa tergendala. Bagaimanapun rasuah dalam kalangan sektor awam bukan lagi isu baru, bahkan sudah menjadi barang. Badan Pemerhati Sektor Awam Lubnan, George Atiyeh, menyifatkan penjawat awam sengaja mengambil kesempatan di atas situasi itu dengan meminta rasuah sebagai balasan atas khidmat yang diberikan. George berkata, tahun ini kegiatan itu dilaporkan semakin buruk berbanding pada 2018. Ada sebab mengapa ia berleluasa. Pertama, sebelum krisis, penjawat awam memperoleh gaji sekitar $1,000 ke atas. Namun kini, bayarannya hanya 1/10 daripada itu disebabkan mata wang Lubnan merosot sehingga 90%. Walaupun kerajaan berjanji untuk menggandakan elan kenderaan dan memberi tambahan separuh gaji setiap bulan, namun janji itu belum dapat dilunaskan. Kerajaan Lubnan yang dibentuk pada September untuk mengatasi krisis keuangan ini belum nampak hasilnya. Bahkan rakyat semakin sengsara. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyifatkan Lubnan menuju status negara yang gagal. The population is facing unprecedented challenges. Impoverishment is widespread. I saw scenes in Lebanon that I had not imagined I would ever see in a middle-income country, and many hopes are put in the administration of Prime Minister Mikati. Krisis kemiskinan dijangka meningkat sebanyak 28% menjelang akhir tahun ini, memburukkan lagi keadaan sedia ada yang merekodkan 80% setakat ini.
Sedikit demi sedikit subsidi ditarik balik. Bermula dengan minyak, kini negara itu beransur-ansur mengurangkan subsidi ubat dan tepung. Untuk mengisi perut, rakyat terpaksa membayar 3 kali ganda semata-mata mahu mendapatkan roti, sayur-sayuran dan daging. Harga petrol pula melebihi gaji minimum bulanan iaitu $29 Amerika. Menerusi tinjauan PBB, ketidakmampuan mereka untuk membeli ubat-ubatan menjadikan ada ibu bapa bersedia untuk kehilangan anak yang menderita kanser. Alhamdulillah bertemu kembali. Globe Al-Hijrah beralih kepada ketegangan yang berlaku di tebing barat. Israel sebagaimana yang kita kenali tidak pernah mahu mengalah dan bongkak dengan kekuatan mereka. Jumaat lepas, penduduk haram Yahudi bertindak menceroboh beberapa kampung di tebing barat dan memusnahkan beberapa kediaman selain membelasah rakyat Palestin. Tindakan itu dibuat kononnya sebagai tindak balas kepada seorang lelaki Palestin yang membunuh lelaki Israel dalam serangan hendap. Apapun alasannya, tindakan menyerang penempatan itu disifatkan kejam dan zalim kerana serangan berkenaan tidak berasas. Mereka bertindak membakar rumah dan menakut-nakutkan penduduk dengan senjata api semata-mata mahu memburu individu yang bertanggungjawab terhadap kematian seorang lelaki Israel pada Khamis lepas. Sementara itu, tentera negara haram itu sama-sama naik. Mereka bertindak menahan 3 lelaki Palestin dari burqa dalam serbuan Jumaat lepas. Malah, nasib mereka tidak diketahui. Serangan terbaru itu berlaku di tengah-tengah keganasan antara Israel Palestin di tebing barat. Lihatlah sikap Israel. Baru saja seorang rakyatnya terbunuh, tetapi reaksinya sangat keterlaluan. Sedangkan lebih ramai rakyat Palestin mati di tangan mereka. Adakah darah rakyat Palestin halal bagi mereka untuk dibunuh? Hanya disebabkan seorang habis satu kampung tergadai dan musnah. Minggu ini tentera Israel membunuh seorang lelaki Palestin semasa serbuan di kawasan Ras Al Ain di Nablus di tebing barat. Awal bulan ini, tentera Israel turut membunuh seorang lelaki Palestin di kampung Bita sewaktu protes terhadap penempatan haram Israel. Semangat juang Palestin tidak pernah luntur. Biarpun Israel tidak malu membina penempatan haram di tebing barat, namun rakyat Palestin tetap berjuang habis-habisan demi tanah air tercinta. Baik, sekian Globe Al-Hijrah malam ini. Saksikan lebih banyak isu dunia dan ummah di hari dan waktu yang sama minggu depan. Saya Nazira Syaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.